Hai guys, hari ini Abang Izan nak belajar. Jumpa lagi dengan Iki dengan Babe. Library. Tokong kuih. Hai, hari ini Izan mau belajar. Kan lagi cuti sekolah, jadi nggak boleh nggak belajar, jadi harus tetap belajar, oke? Oke. Iki ikut. Next. Sun, matahari. Teenager, Cakep lah. remaja. Temple, tokong, kuil. Thief, pencuri. Time, masa. Toddler. Hah? Toddler. Toddler, kanak-kanak kecil. Tourist, pelancong. Tower, menara. Vacation, percutian. Vehicle. Vehicle, kenderaan. Volunteer. Volunteer, sukarelawan. Gurunya garang. Way, laluan. Iki mau ngapain sih? Weather. Dia nggak mau belajar. Wedding, upacara Merit, perkawinan. tuh kan? Week, minggu. Wife, istri. Nih. Oke, sekarang tadi udah kan hafal kan? Sekarang ibu nak tanya. Kampuang apa kampuang? Village. Hah? Village, Oke. Laluan? laluan. Way, Iki pandai baca tak? Enggak, Iki ditanya aja, Iki pinter. Oke. Matahari apa, Ki? Matahari apa? Niki. Masa. Duduklah. Time. Menara. Tower. Yang order tu. Weather. Dunia. word, World. Kalau word ni cakap world. Gurunya garang. word. Males. Tahun. Luka. Sakit. Hah? Won. One. Kerja. Work. Work. Malam. Oke, abang udah hafalkan sedikit. Terus apa yang abang tahu sekarang? Ini cuti juga ya, tapi tetap belajar juga. Answer ya. Kecantikan. Terima kasih. Katil. Bobo. Bad. Darah. Blood. Blood. Pakaian apa? Jubah. Jubah. Negara. Country. Jepmek. Alif Chapman yang buat kamu nyanyi. Kamu nyanyi. Di sana. Castle. Aku tak lagi dok kasih. Sorry. Oke, nanti lu. Ataupun penis. Ada yang sakitnya. Hah? Oke, gatal. Angin. Udara. Each. Ki jawab, Ki. Utara. Each. Ujaya Yoja. Utara. Udara. Ya, Ian 10 tahun. Vicky 6 tahun. Dara. Udah. Oh. Ya Allah, kenapa sih oneng-oneng banget sih? Ampun deh gue. Okay. Breakfast. Sarapan. Makan malam. Dinner guys, hari ini kita. Nggak mau kayak gitu. Lepas tu kita ambil buku tunjuk macam tu. Nggak mau Macam kayak ni gitu. tunjuk dulu. Hai guys, hari ni saya Hai guys, hari ini kita nak baca buku Kisah 25 Rasul. Dan dekat sini ada kisah Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW merupakan Khatimul Anbiya, yaitu penutup para rasul dan nabi. Baginda diutuskan kepada
umat akhir zaman di mana tidak ada lagi rasul selepas baginda sehinggalah menjelang hari kiamat. Kepada Abdullah bin Abdul Muttalib yang berketurunan Quraisy daripada golongan Bani Hashim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab juga daripada keturunan Quraisy. Yang sangat dipandang mulia. Oke, sekarang mau dengar cerita kisah Nabi nggak? Cepat. Okey. Jangan tahu masa Nabi belum lahir lagi, masih dalam kandungan ibu dia. Nama ibu dia siapa? Aminah. Siti Aminah. Siti Aminah ni dia masa Nabi dalam perut lagi, ayah dia meninggal. Bermakna Nabi tak pernah jumpa ayah dia. Okey, lepas itu masa Nabi lahir, okey, ibu dia tak ada susu. Ibu dia tak ada susu badan macam tu kan. Jadi kena cari ibu susunya. Kena cari ibu susu dia. Lepas itu jumpalah seorang yang boleh lah sudi untuk nak susukan, menyusukan Nabi tu. Okey, jadi Nabi tu dia adalah ibu susu dia. Lepas tu ayah dia tak ada kan. Kan ibu dia perempuan kan, tak boleh jaga kan. Jadi atuk dia jaga. Okey, atuk dia tadi siapa nama atuk dia? Abdul Muttalib. Pandai ke? Dia cakap Abdul apa tadi? Gigi dia cakap apa tadi? Abdullah. Abdullah nama arwah ayah Nabi. Dan juga bapa-bapa. Kiki udah belajar kan duduk situ. Okay. Tanya Mbah namanya siapa tadi? Waktu itu atuk dia semua belum Islam lagi. Namanya siapa? Tadi nama ibu siapa? Nama ibu dia siapa? Siti. Kiki siapa namanya? Siti Aminah. Siti Aminah. Ayahnya? Ayah dia Abdullah. Lepas pandai tu, ke? nama atuk dia Abdul. Wih, Kiki pandai. Tahu tak Baba? Oke. Next. Okey, dan juga lepas itu Alamak. Ibu susuan tu siapa nama dia? Halimatus Sa'diyah yang menyusukan Nabi sampai Nabi besar lah. Bermaksud sebab ibu Siti Aminah tu dia tak boleh susukan Nabi. Okey, lepas itu bila Nabi ni dah mula besar, Ada bunga api. bila Nabi tu dah mula besar, Nabi ni bekerja sebagai penggembala kambing mula-mula dulu. Okey, Nabi penggembala kambing, tapi masa tu keluarga dia yang macam pakcik dia semua tu kan belum Islam lagi. Lepas tu akhirnya dulu orang-orang Arab dulu dekat area-area dekat Kaabah tu, dekat Mekah tu, dulu selalu nama-nama diorang nama yang pelik-pelik lah, maksudnya macam-macam lah kan. Abu Hamzah lah, Abu Zahal lah, macam tu. Tiba-tiba atuk dia pergi dekat Kaabah, atuk dia sebut, nah aku nak bagi cucu aku nama dia Muhammad. Orang semua terperanjat, tak pernah dengar nama tu. Dia macam kita lah, macam kita orang Malaysia kan selalu nama Muhammad Muhammad Rizal macam tu kan, Yusof. Tiba-tiba nama macam Albert, macam tu, nama English kan tak pernah kan, macam tu lah. Dia tak pernah. Jadi akhirnya dia tak nama Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad pun membesar lah. Membesar. Lepas itu Nabi Muhammad dinabikan, Allah lantik sebagai Nabi masa umur dia 40. Umur dia 40 tahun baru dia dapat jadi Nabi. Dia Nabi selama lebih kurang 22 tahun. Daripada Nabi itulah dia pergi berdakwah. Okay. Angry Bird Lepas taruh di itu tengah. Nabi Angry Bird letak di tengah.
Nabi waktu Nabi menjadi Nabi, Sebelah babe. Nabi ni memang tak banyak harta. Dia bukan orang yang kaya lah. Ya. Lepas tu dia berjumpa dengan isteri dia agak dah berumur macam tu. Maksudnya Nabi Muhammad masih muda, isteri dia tu agak sedikit tua sikit lah, tapi tak tua sangat lah. Siapa nama isteri dia? Isteri pertama Nabi. Siti. Iki, siapa nama Iki? Cepat Ki. Kami. Siti kah? Siapa? Siti Khadijah. Khadijah. Siti Khadijah. Siti Khadijah ni adalah seorang peniaga, businesswoman, orang yang kaya, banyak harta. Tapi dia kahwin dengan Nabi, dia habiskan harta dia. Okay, dia habiskan harta dia sampai dia pun dah tak ada harta lagi. Sampai masa sebelum dia meninggal, dia pesan dekat Nabi. Dia kata, suamiku, jika aku sekarang dah tak ada apa-apa lagi yang nak diberi untuk jalan agama, kalau boleh jual tulang aku ni, jual, dia cakap. Kok kayak saya sih, Pak? Ke kamu? Maksudnya dia kata, maksudnya macam itulah. Kalau dia kata aku mati nanti, kalau boleh dijualkan badan dan tulang aku ni, jual lah. Bermaksudnya dia nak tolong suami dia berdakwah sampai bila-bila lah. Itu isteri pertama Nabi. Nabi ada banyak isteri, tapi tak perlu disebut berapa kan. Lepas itu Nabi pun ada ramai anak, tapi Allah duga Nabi semua anak-anak dia dan orang yang dia sayang meninggal depan dia. Isteri dia meninggal, ibu dia Siti Aminah meninggal, atuk dia meninggal, anak lelaki dia meninggal, sampailah ada anak-anak dia yang anak-anak perempuan dia lah, Fatimah dan lain lah. Lepas tu cucu dia Hasan dan Husin. Itu dia yang tinggal. Lain semua bermaksud walaupun Nabi, tapi Allah bagi dugaan yang teruk. Bermaksud, yelah bukan senang kan, kalau seorang meninggal tak apa, ini kejap ni orang-orang yang disayang tuh meninggal tau Bang. Tapi dia boleh ikhlas, dia boleh terima. Tahu. Lepas tu Nabi pun berdakwah lebih kurang 22 tahun, 20 tahun lebih lah, sampai umur 62, 63 Nabi wafat. Itulah cik ringkas je lah. Dia banyak lagi sebenarnya kisah dia. Masa Nabi pergi berdakwah kan, dia mula-mula dia berdakwah tu, dia pergi Taif, dia pergi orang-orang budak-budak kecil kat situ baling batu, baling dia sampai apa, baling. Kenapa sih anak kecil kalau berbau kayak gitu-gitu senang? Lepas tu kalau dibaling kaki itu dia luka-luka, darah balik, tapi dia tetap bersabar. Coba tanya Bah, Izan kalau misalkan dibaling marah tak? Marah tak? Kan? Iki kalau dibaling mainan marah tak? Iya ke tak? Marah. Tapi Nabi Muhammad dibaling apapun tak marah tau. Nanti Izan kan namanya Muhammad, sama macam Nabi Muhammad kan. Nah kesabarannya harus sama macam kayak gitu Yan. Lagi-lagi kalau benda yang belum pasti kan. Iya makanya jangan suka menipu Yan ya. Kalau bercakap terus jujur. Bukan menipu itu indah, bukan. Waktu Nabi Muhammad mula-mula dia dapat wahyu yang pertama sekali dia dapat apa? Dia dapat di dalam gua Hira. Lepas itu dia dapat wahyu yang pertama sekali apa? Itu dia pergi mengaji tu. Al-Quran. Surah Iqra tu apa? Maksudnya bacalah. Itu mula-mula dia dapat wahyu dulu. Sebab tu Izan pergi mengaji tu ada Iqra dulu, baca Iqra dulu kan. Mengenal alif bata. Kan masuk Iqra kan bacalah kan. Kau yang cakap kalau nama Iqra tu kita panggil dalam bahasa Melayu kan. Jadi ambillah bacalah. Lepas itu masa Nabi dapat wahyu tu, Nabi balik, Nabi menggigil macam demam takut macam tu. Dia balik rumah, dia selimut. Lepas tu isteri tanya kenapa, macam tu lah. Sampailah lama-lama malaikat Jibril jumpa Nabi, terangkan dekat dia apa benda. Lama-lama Nabi boleh terima lah. Tapi setiap kali Nabi dapat wahyu, maksudnya wahyu tu dapatlah ayat Quran turun. Tapi waktu Nabi dapat ayat Quran tu, ayat Quran tidak tersusun.
Dia ditulis di bulu-bulu apa dia maksudnya kulit haiwan, kulit kambing dekat pelepah pokok kurma. Dia Quran disatukan sahabat Nabi yang buat. Itu pun selepas Nabi wafat. Okey. Lepas itu satulah. Lepas tu ada satu kejadian minggu lepas kita cuti. Isra Miraj. Ada satu kejadian Nabi malaikat Jibril Allah perintahkan bawa Nabi Muhammad untuk ke Isra Miraj, untuk ke naik ke Isra naik ke Miraj lah. Dan Nabi naik apa masa tu? Satu haiwan yang berbentuk macam burung, nama ni burak ni ditambat dekat yang Israel, yang dekat Masjid Al-Aqsa tu. Masjid Al-Aqsa tu adalah kiblat pertama umat Islam sebelum ditukar ke Mekah lah kan. Lepas tu Nabi bawa malaikat Jibril bawa lah pergi satu tempat. Dia pergi syurga, dia pergi neraka, dia tengok dalam neraka tu ada apa, syurga. Sampailah satu tempat, Allah perintahkan solat. Allah perintahkan solat tu masa Isra Miraj ni lah. Mula-mula Allah bagi berapa rakaat? 50. Kemudian dijumpa salah seorang Nabi lagi. Nabi kalau tak silap Nabi Musa lah, tak silap. Ya kot, Nabi Musa kot. Nabi jumpa Nabi Musa. Okey. Lepas tu Nabi Musa cakap, kau pergi balik dekat Allah, cakap minta kurang sebab umat kau takkan mampu buat. Dia minta. Akhirnya Allah tetapkan berapa rakaat solat? Dia 4. 5 lah. 4 rakaat pula. 5 waktu. Kamu rokok pertanyaannya. Subuh, Zuhur, Asar, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dapat 5 tu. Itu pun orang tak boleh buat, apalagi 50. Izan nak solat 50 rakaat. Iki nak. Kalau 50 rakaat kita pergi kalau disuruh solat zuhur aja, kaki ini sakit, Bu. Sebab tu yang Nabi pesan dekat Nabi Muhammad tu suruh minta kurang kat Allah tu. Betul lah Nabi tu. Kan? Itu ceritanya, Bang. Betul. Lepas itu itulah Nabi pergi tengok dekat neraka dalam tu negara. Dalam neraka ada apa nanti tu saya belajar lah. Oke, jadi apa yang Izan dapat hari ini tentang kisah Nabi? Dapat belajar. Iyalah, dapat belajar. Sekarang Iki, cepat. Dapat belajar macam mana kuatnya. Cepat Ki. Cepat Ki. Udah nih Ki, mau dapat handphone gak Ki? Tapi kalau Nabi Muhammad tak bagi tahu ke Allah, kita sampai sekarang kan solat ini. Ya, itu pun sebenarnya Nabi Muhammad segan. Dia cakap tak nak lah, aku nak minta kat Allah. Allah dah bagi, terima je lah kan. Tapi Nabi, tak silap Nabi Musa lah. Nabi Musa, dia jumpa Nabi Musa yang suruh cakap, pergi balik jumpa Allah. Pergi minta kurang lagi. Akhirnya dia kurang. Akhirnya dapat 5 je. Ya. Coba Iki duduk. Sekarang siapa nama ibunya Nabi? Duduk dulu. Betul nggak, Pak? Betul. Ayahnya? Betul. Pas itu ibu susunya tadi siapa? Izan? Ibu susunya Siti Halimatus Pandai. Iki pandai lah. Lagi? Izan? Tadi Nabi meninggal? Atuk dia? Atuk dia? Iki coba duduk yang betul Ki. Abdul Muthalib. Wih, pandai. Izan, tahun berapa? Apa tadi meninggal ya? Nabi Dan Muhammad. tahun berapa dilahirkan? Oh, tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Aja. Tahun gajah tahun 571 Masihi. Umur berapa? Tak jadi Nabi. Nabi. Umur dia berapa? 21. Tadi kan udah disebut. 40. 40-an lah. Dan sebelum Nabi dapat jadi Nabi, Nabi dibedah hati badan dia 2 kali oleh malaikat. Dicuci pakai air zam-zam.
Sebab tu Nabi ni tak ada rasa goyang, tak ada rasa takut, tak ada rasa, dia cuma takut kat Allah je. Sebab Ibu. masa dia kecil, masa dia tidur, Ibu ini ibu. malaikat belah dada dia, cuci hati dia dengan air zam-zam, dengan jantung dia. Tak sakit ke? Ya, dia kuasa Allah kan, dia diam je. Abang pernah minum tak air zam-zam? Pernah. Ibu juga pernah, tuh mama bagi. Ini kita pernah belum? Dah. Air zam-zam daripada mana? Allah. Dia daripada mana? Daripada negara mana? Negeri Mekah. Mekah. Iya dia di Malaysia sebab cikgunya bagi. Di bagian mustazah ya. Lepas tu air zam-zam rasanya apa? Ya, abang nak tanya, sebenarnya orang dapat air zam-zam kat mana? Daripada Mekah lah, ada telaga air zam-zam. Dia ada Air ceritanya tu- bang. Air itu tak pernah habis. Oke guys, nanti lanjut lagi. Udah kelamaan nih. Izan sama Iki udah mengantuk. Dah guys, nanti kita baca lagi. Hai guys, kalau suka buku ni, esok kita belajar lagi. Kalau suka, kita Kalau nggak suka, kalau suka kita Kalau tak suka, belajar, you don't like Islam. komen di bawah. bye. Bye.